Live. Untuk makluman semua penonton, FB Live pada hari ini adalah ditaja oleh syarikat Mami Happy Group. Syarikat Mami Happy Group merupakan pembekal buku pendidikan awal kanak-kanak. Penonton boleh dapatkan buku-buku ataupun produk-produk kami daripada ejen-ejen Mami Happy di seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Moga semua sihat. Salam Ramadan dan kita dah masuk hari yang ke-14 insya-Allah. Dan moga Allah terus bagi kekuatan kita untuk meneruskan ibadat kita di bulan Ramadan di samping kita meneruskan aktiviti yang biasalah. Okey, terlebih dahulu saya minta tolong komen sikit untuk saya cek tengok suara okey ke tak, okey gambar jelas ke tak. So tolong siapa yang dah masuk, yang tak masuk lagi pun tak apa sebab benda ni kan rakaman. Tapi saya akan masuklah sebab boleh kita ada untuk jawab sikit So tolong komen ya, siapa yang dah masuk tu tolong komen suara saya okey ke tak. Mungkin saya kenal kuatkan sikit ke apa ke sebelum kita mulakan kelas kita insya-Allah. Okey. So admin akan tengok sama ada okey ke tak suara saya. Saya okey, saya kena pakai tag, saya tak nampak. So admin akan tengok okey, suara okey, Fatin kata okey, Nur Syazrina. Okey, Puan Liza kasih. Okey, Arina suara okey. Tak nampak. So admin akan tengok okey, Fatin kata okey, Nur Syazrina. Okey, Puan Liza kasih. Okey, Arina suara okey. Tak nampak. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana kita ditemukan di media sosial walaupun dalam di alam maya. Okey, dan inilah manfaatnya alam maya, dan alam maya juga menjadikan kita tak ada alasan lagi untuk tidak menimba ilmu. Okey, dan COVID ni juga salah satu hikmahnya adalah kita lebih mudah menuntut ilmu. Okey, so kita nampak sisi-sisi positif COVID. Okey, kita mudah nak menuntut ilmu, kita tak payah nak belanja keluar sana ke sini Cuma kita kena allocate masa. Okey, dan salah satu syarat menuntut ilmu adalah kita kena korbankan masa. Okey, so sekarang kita tengah korbankan sikit masa kita lah. Okey, untuk kita dapatkan sedikit ilmu yang akan saya bincangkan. Kalau tengok tajuk kalau tengok tajuk yang saya tulis kat poster tu, okey, yang saya tulis kat poster tu adalah teknik-teknik mudah teknik mudah untuk mengajar anak menyilang Okey, kenapa saya fokus kepada tajuk ni? Sebab sekarang ni kalau kita tengok dengan situasi COVID sekarang ni, semua orang kena pandai. Semua orang kena tahu mengajar anak dalam konteks sekolah lah Bermaksud dalam konteks pembelajaran awal kanak-kanak. Okey, sebab kita dah tak boleh nak mengharapkan 100% pada cikgu. Okey, sebab utamanya sekolah tak menentu, tutup buka. Yang keduanya situasi sekolah pun dah tak boleh macam dulu. Dulu cikgu boleh rapat dengan anak kita, boleh pegang tangan anak kita, okey. Boleh bertalaki dengan rapat sekali So sekarang ni keadaan tu dah agak mustahil lah sebab SOP bukan cikgu tak nak tapi sebab SOP. So sekarang ni pada saya dengan kes sekarang ni kalau kita tengok makin meningkat pula lah dan kita minta supaya cepat pula menurun lah pelbagai kemungkinan boleh berlaku. So kita nak fikir kemungkinan ni tak mampu. Apa yang kita boleh buat adalah kita menyediakan diri kita. Okey, kita menyediakan diri kita untuk kita bagi ilmu-ilmu Kalau kita tengok macam Syekh Muzaffar Datuk Syekh Muzaffar, siapa yang tonton video sampai habis, tonton sampai habis bagaimana seorang bapa yang kata yang
yang termasyur lah nak cakapnya, siapa yang tak kenal dia yang well known, okay? Dia willing untuk mengajar anak dia yang kecil, okay? Dengan hands on dengan mengajar anak dia, so kita agak kagum lah, saya sangat kagum lah. Dan dia hands on dia banyak hands on, okay? Willing mengajar dan bermaksud dan benda-benda kita berlaku. Okay, tak mustahil untuk kita berlaku. Siapa pun boleh jadi cikgu as long kita ada ilmu. Okay, kalau kita tengok Datuk Syah Muzaffar tu dia bukan ambil khusus tadika ke apa pun, tapi dia belajar tentang tasawuf, okay? Tentang bulan, bintang, tentang sains lah, kita kata fizik, kimia, bio semua ni Tapi kalau yang dia ajar kat anak dia takkan nak ajar benda tu Mesti dia ajar macam kita ajar. So bermaksud kan siapa-siapa pun tak terhad. Jangan kata saya tak ada background awal kanak-kanak, so saya tak ada nak mengajar. Tak dah sekarang ni. Tu bukan isu, tu adalah alasan tu alasan kita. Okay. So untuk hari ni insyaAllah saya akan kongsikan sikit sebab ni asas okey, kepada semua orang, semua yang kat luar kat depan saya ni, saya mengharap bukan cikgu saja, bukan yang terlibat awal kanak-kanak, saya sangat mengharapkan parent saya sangat mengharapkan parent. Okey, dia pembelajaran sekarang ni 50 parent dan 50 sekolah. Parent sangat kena bantu sekolah. Sebab cikgu di sekolah, bayang tengok dah lah satu kelas tu 20 orang, SOP pula lagi So macam mana dia nak sepenuhnya macam dulu. So kita dia bagi yang basic, dia bagi yang asas, balik kita kukuhkan. Dia bagi yang asas, balik kita kukuhkan. So nampak tak hubungan yang sangat kuat okey. Sebagai cikgu, kalau kita cikgu yang depan tadi, kita kena bagilah macam mana nak ajar anak. Bagaimana nak ajar. Apa yang saya buat di sekolah macam ni, so parent balik teruskan macam ni. Kita kena ajar pedagogi dekat parent. So kan parent kita dah ada pedagogi, dah ada kaedah seronok sangat Semua orang dah ada knowledge, semua orang dah ada ilmu untuk ajar anak. Kita tak nak lagi try and error ajar anak. Kita nak dia mengajar, dia tahu ada cara dia. Okey. Salah satu subjek yang kita tekankan sangatlah maths matematik sangat penting lah. Okey, sangat penting. Sebab matematik adalah kehidupan. Dia hidup setiap hari tu berdepan dengan matematik sebenarnya. Dia nak buat apa pun. Kita cakap kat adik, pilih dekat mama baju, pilih dekat mama buku yang besar, buku yang kecil. Cuba bilang tengok belah, nampak tak semua tu matematik. Hidup dia keliling dengan matematik. So anak kita kena pandai matematik. Okey, dan matematik ni adalah asas. So prasekolah adalah asas. Okey. Apa yang saya nak tekankan juga di sini, ingat bila kita nak mengajar jangan, saya nak pesan sangat-sangat ni kat luar sana bila nak mengajar anak jangan lihat dari ni. Okey, ambil semua orang dah wajib ada dah. Cikgu dah ada lah untuk KSPK parent kena ada. Okey, kalau tak ada pun cikgu snap gambar yang sedang sekarang ni gambar yang sedang mengajar sekarang ni kan dia ada apa standard kandungan, dia ada standard pembelajaran kan. So snap standard pembelajaran tu bagi kat parent. Ni kita kena mengajar ni dulu, lepas tu ni. Saya kan dalam sesi saya, dalam penulisan buku saya tak pernah terus hati. Ikutlah nak buat tajuk apa, tak. Saya tetap akan rujuk kepada KSPK sebab rujuk susunan dalam KSPK tu adalah susunan yang memang susunan yang sepatutnya dibelajar. Sebab ada kesan kalau tak faham yang ni susah nak melangkau yang ni. Dia macam dia urutan. Okey, dia tak boleh, tak apa yang ni dululah. Sekejap lagi kita patah jangan tu tak boleh so kena apa? Kena ikut urutan. Okey. Untuk hari ni sahaja dan insya-Allah kita buatlah sesi-sesi yang lain insya-Allah lah. Okey. Saya nak belajar tentang, saya nak bincanglah bukanlah belajar pun. Saya nak kongsi 10 ke 9 teknik nak mengajar anak membilang. Kaedah nak mengajar anak membilang. Membilang kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tu membilang lah tu, counting. Okey, dalam bahasa Inggeris kita counting. Okey. So dalam bahasa Melayu kita kata membilang. Saya okey, counting strategi. Membilang pun dia ada strategi. Strategi bermaksud ada cara dia. Okey, so hari ni saya nak highlight kan 10 cara, 10 ke 9 Okey, saya ada 10 cara yang cikgu dah buat dah sebenarnya, bukan tak buat lagi pun. Cuma sekarang ni saya nak menampakkan bahawa kita sendiri sedar, oh aku guna kaedah ni, oh aku guna kaedah ni, oh aku guna kaedah ni.
Nampak tak? So kan bila kita nak sembang dengan kawan, nak share dengan siapa-siapa, dengan parent kan, dengan siapa-siapa, kita boleh cakap kat dia, okey, hari ni aku nak sembang, aku nak bincang kaedah membilang strategi 1 ataupun aku ada 10. Nampak tak? Bila kita kata kita ada 10 kaedah, okey, orang nampak macam kita ada knowledge tau. Bukanlah kita nak tayang kat orang, tapi memanglah kita kena ada knowledge lah kan. Okey, saya nak belajar 4 strategi dulu. Okey, dalam dengan parent. Okey, dengan parent dalam WhatsApp. Okey, parent nak ajar anak membilang ni ada 10 cara. Kalau dengan parent kita kena cara lah. Okey, parent boleh pilih mana-mana cara lah. Okey, so nampak tak kita ada pelbagai cara. Kenapa perlu pelbagai cara? Sebab anak kita ni tak sama. Ada anak suka cara ni, ada anak suka cara ni, ada anak suka sentuh, ada anak suka ingat dalam minda ya. Okey, dia tak nak apa-apa. So kan jadi cara membilang juga banyak. Okey, apa yang saya akan cakap ni, apa yang akan saya sentuh sekarang ni, mungkin bukanlah benda baru pun, cuma saya susun balik dalam bentuk strategi. Okey, dalam bentuk supaya kita tahu. Oh, banyak aku buat pun. Ni nama dia kaedah ni. Ni namanya kaedah ni. Ni namanya kaedah ni. Kan? So dah sampai masalah kita tahu apa yang kita buat, kaedah apa yang kita buat, kaedah apa yang kita guna. Okay, saya tengok komen sekejap. Okey, 10 cara nak bilang. Okey, kita tengok dulu. Saya ada slide, saya tunjuk slide kat situ. Okey, saya tunjuk slide. So kan, bila balik nak cuba praktis 10-10 ni dan kita tengok kaedah mana anak kita paling suka. Try ni kadang kan budak kan. Ramai juga badan kata anak saya tak ni lah, anak saya tak nak fokus lah, anak saya kejap lepas tu dia dah lost. Okey. So macam mana nak buat? So kan bila kita ada pelbagai kaedah, kita try dulu. Try tengok, kita tengok banyak kaedah ni yang dia suka. So kita proceed lah dengan kaedah tu. Yang kaedah-kaedah lain sekali-sekala kita top up lah. Tu maksud saya. Okey. So admin tolong tunjuk sekejap kaedah yang pertama, admin. Okey. Count out loud. Bilang dengan cara kuat. Okey, bilang dengan cara kuat. Okey, bilang dengan cara kuat. Macam mana nak bilang dengan cara kuat? Boleh hinjak tepi sikit tak? Admin kalau dengar, boleh hinjak tepi sikit tak slide tu ke tepi sikit sebab saya nak tunjuk cara. Tolak ke tepi sikit. Nah, saya cakap senang lah, orang yang nak buat tu mungkin. Okey. Okey, bila kata dengan membilang dengan cara yang kuat, ingat saya ni saya bayangkan saya mengandaikan apa yang saya buat ni adalah pada kanak-kanak yang belum boleh membilang ataupun bertatih membilang, bukannya anak-anak yang dah pandai lah sangat kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang dah okey tapi kita nak test juga, kita takut dia hanya menghafal. Okey, so mulakan. Okey, dengan kanak-kanak saya selalu ingatkan jangan mula dengan angka, mula dengan objek. Kaedah CB, konkret, pictorial, abstrak. Konkret ni kena ada benda maujud dulu. Pictorial ni gambar, baru tunjuk gambar. Kemudian satu lagi abstrak. So dalam buku latihan matematik saya tu boleh dapat dekat syarikat Mami AP pada mana-mana ejen. Saya menggunakan kaedah tersebut dan saya banyak guna pictorial lah situ. Pictorial dengan abstrak. Yalah objek tak boleh lah kan sebab buku. So saya banyak guna pictorial dengan abstrak. Sebab tu banyak gambar, banyak sangat gambar. Gambar belakang tu boleh ada apa? Ada angka abstrak. Ingat angka abstrak. Dua tu abstrak. Anak kita tak faham maksud dua. Yang dia kena faham adalah dua tu banyak. Ni dua. Okey, kita patah balik count out loud. Okey, bila count out loud ni adalah satu kaedah di mana bila kita nak ajar anak-anak kita ajar dengan sebut kuat. Satu contoh okey, saya ni kan saya tunjuk di bawah ni. Okey, saya downkan sikit. Okey, nampak So, katakanlah kita ada 1, 2, saya tunjuk 3
Okey, kejap saya ambil Lego lah, senang. Sebenarnya benda apa pun boleh guna tak semestinya Lego Tapi Lego ni mudah lah, semua budak-budak ada, semua rumah pun masih ada. Okey, bila kita nak ajar count out loud ni, kita memang sebut kuat. Bukan sebut 1, 2, 3 tak. Kita memang sebut kuat. Okey, kita memang sebut okey, saya kena yang ni dulu yang ni okey. Sebab nak adjust bagi nampak. Okey. Maksudnya bila kita bilang ada objek macam ni, kita sebut 1. Okey, tengok Yang pertamanya kita boleh buat macam ni 1, 2. Okey, 1, 2. Okey, saya tunjuk sampai 3 lah. 1, 2, 3. Kita main sebut kuat ni dulu. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Bila habis macam tu, langkah yang kedua, masih lagi sebut kuat 1. Oh, dia terbalik. Okey, 1. Saya buat satu-satu. Nah, 1. Saya ubah. Okey. Saya cuba. Okey, 1. Ni nak adjust, okey. 1. Sekejap, saya nak tengok. Okey, 1. Kemudian bila kita nak tunjuk 2 dekat dia, kita masih lagi kata 1, 2. Nampak? Tadi 1 kan? 1. Bila sampai 2 ni, 2 Lego ni, kita sebut dekat dia 1, 2. Nampak? 1, 2. Nampak tak? Kita sedang ulang sebutan 1. Okey? 1. Tadi mula-mula tadi saya sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tu kalau kata budak-budak kecil sangat budak 2 tahun, 3 tahun boleh buat macam tu. Sebab apa tahu? Kita tak boleh detailkan dia lagi. Kalau budak-budak 2, 3 tahun ke bawah, kita tak boleh nak detail dia sangat lagi. Sebab kita just nak dia dengar dulu. Tapi dengar mata dia tetap akan tengok 2 banyak mana. Okey, sebenarnya bila kita tunjuk 2, walaupun kita kata 2, tapi dia minda anak ni, dia capture gambar tau. Dia capture gambar 2 tu ada 2 macam ni. Kalau 1 macam ni. Tu segi brain brain capture Budak-budak dia memory, dia brain dia capture gambar, dia ada fotografi mental okey. So kan kalau yang 3 tahun ke bawah kita sebut kuat. 1, 2, 3, 4, tunjuklah sampai 5 kan. Jangan 10 lah. Okey, kalau yang dah besar sikit yang 3 tahun, 4 tahun 1, 1, 2. Nampak tak kita bilang 1, 2. Ni 1, 1, 2. Bila sampai kat 3 pula, kita bilang lagi 1, 2, 3. Nampak tak? Secara tak langsung kita buat repetition. 1, 2, 3. Bila sampai 4, kan kita ada Lego 4, kita buat ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Tu repetition dah berlaku. Nampak tak sebutan kuat? Sebut kuat. Counting, count aloud. Ni bagus Count aloud ni bagus pada kanak-kanak yang 2-3 tahun ke bawah dan kanak-kanak 4 tahun pun yang masih tak berapa nak kukuh lagi. Yang asas kalau budak-budak yang mula-mula nak belajar. Okey, sebab dia sebut kuat. Okey, apa faedah dia lagi? Kita boleh dengar dia sebut betul ke tak? 1, 2, 3. Kita tak nak dia sebut tu tak jelas. So vocab dia kita boleh repair siap-siap. Okey kita patah baliklah kepada okey saya patah balik saya kena tengok dua-dua sebab saya nak pastikan. Okey, tu count out loud. Okey, pastikan ada objek. Okey, strategi yang kedua. Okey, strategi yang kedua, point and count. Okey, point and count. Point and count ni wajib guna jari. Okey, bukan jari sajalah. Wajib bila kita kena tunjuk. Okey, ataupun kita tulis angka ke apa-apa kita tunjuk.
Kena tunjuk tunjuk bagi dia nampak. Kalau tengok gambar tu dah jelas lah. Count and count and point and count. Tunjuk dulu. Okey, tunjuk dulu baru bilang. Okey, contoh dia sekejap saya susun. 1 2 3. Okey. Katakanlah kita susun dah macam ni. Okey, saya tunjuk balik. Kita susun dah macam ni. Okey. Mana satu? Okey, 1 2 3. Okey, kita ada 3 lah, saya tunjuk macam ni Okey, kita kena tunjuk 1. Nampak? Kita kena tunjuk 1 2. Dia lebih kurang yang asal tadi juga. 3. Cuma yang ni advance daripada yang tadi. Kita tak bilang satu-satu dah. Okey, 1 2 3. Okey, kalau kita nak tulis atas kertas A4 pun 1 2 3 kita kena tunjuk angka tu. Okey, angka tu tetap kita kena tunjuk. Tunjuk dekat-dekat. Okey, kata kita buat senarai, kita tunjuk dekat-dekat. Itu kita panggil strategi count and point and count. Tunjuk dulu 1 2 3. Kena tunjuk. Okey, kena tunjuk. Itu strategi So boleh tengoklah dalam buku matematik strategi dia guna kaedah tu Sebab kadang kalau kita sebut saja budak-budak tak tengok dia tak apa nak ni Okey. Saya ubah balik. Kita nak adjust balik. Okey, kaedah yang ketiga. Okey, kaedah yang ketiga. Count and move and count move and count ni saya akan tunjuk kemudian Okey. Tunjuk yang keempat dulu. Admin tunjuk yang keempat dulu. Saya silap letak. Okey. Line up and count. Okey. Kalau yang saya tunjuk tadi ni, yang dua tadi ni saya lupa nak sebut Saya lupa nak sebut tadi ni. Yang saya tunjuk bilang kuat tadi tu, okey, dan tunjuk tu tak semestinya kita susun dalam bentuk 1 2 3 4 buat satu garisan itu. Tak semestinya macam tu. Contoh saya duduk atas kereta. Bila saya duduk atas kereta, saya nak ajar anak saya tak boleh lah nak ada cucu lah. Saya tak boleh lah nak letak garisan panjang macam tu. Okay, so kan kita boleh ajar 1. Kan, kat ni saya cari pula 2. Saya boleh buat macam tu. Okay, saya boleh buat 3. 1, 2, 3. Okay, untuk kaedah yang pertama dengan yang kedua tadi. Okey, bermaksudnya kan kita susun Lego yang kita ada tu bila kita nak susun dia, kita nak bilang tu tak semestinya kita letak dalam bentuk line up. Okey, kita ambil satu-satu pun tak apa. Satu dulu. Okey, kemudian kita ambil 2, 1, 2. Okey. Yang ketiga, dia disebut sebagai line up. Bila sebut line up ni bermaksud kita memang kena susun 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Kena susun dulu. Kalau yang tadi, dia tak tahu lagi tau. Yang kaedah pertama, yang kedua tadi tu, dia seolah macam, dia mungkin tak tahu lagi kata lepas 1 tu 2, lepas 2 tu 3. Sebenarnya lah, kita boleh pun aja. Tapi kita dah ikut adat kebiasaan, kita ikut root counting kita ikut lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4, lepas 4, 5. Tapi sebenarnya boleh pun aja macam ABC. ABC tak semestinya ada A, B, C, D, E, F. Nak perkenalkan A, G, H dulu pun tak apa. Okey, nak perkenalkan ni dulu pun tak apa. Tak ada masalah. As long budak tu kenal huruf. So kan kaedah 1 dengan kaedah 2 tadi sebenarnya bertujuan untuk kanak-kanak kenal angka dulu. Bila dia dah kenal dah, barulah kita nak ajar dia pula dalam bentuk urutan. Faham tak maksud saya? Tadi ni kita nak dia tahu 5 banyak mana, 3 banyak mana, 4 banyak mana. Okey, kenapa kita perkenalkan dia yang tu dulu? Sebab kita tak nak dia hafal dulu. Kita nak dia tahu jumlah dulu. Itu tujuannya. Saya lupa nak sebut tadi. Okey, so sekarang ni dalam kaedah yang keempat ni, kaedah yang keempat
kaedah line up and count ni baru kita susun. Adik 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. So kita susun Lego kita tu dalam bentuk urutan. 1 dulu, lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4, 4, 5. Kenapa? Sebab kita sebab kita dah mula nak masuk ke arah dia tahu tu susunan angka sebenarnya. Tu susunan angka. Yang 2 kaedah depan tadi supaya 3. Yang 2 kaedah depan tadi tu adalah kita nak dia bagi dia tahu dulu ya jumlah dulu. Jumlah dan dia sebut, dia boleh sebut. Dan sebab kita nak elak dia daripada menghafal macam kita sekarang budak-budak 2 tahun pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu root counting, ROTT Bermaksud dia hafal dia tak tahu pun berapa. Tapi kalau guna kaedah 1 dengan 2 tadi, kita lebih ke arah, sebab tu saya kata duduk tak kereta pun tak apa adik. 1 ni 3. 1, 2, 3. So kan, kat dapur, kat mana kan, jangan duduk sibuk nak mesti mula dengan 1, mesti mula dengan 2. Tak. Okey. Strategi yang ketiga ni adalah strategi yang keempat adalah strategi di mana kita nak mula memperkenalkan dia bahawa urutan nombor tu macam ni sepatutnya. Okey, tunjuk balik root counting tadi. Bukan root counting admin tunjuk balik nota tu. Nota tadi. Bukan. Nota next. Satu lagi. Line up and count. Susun. Kemudian, tu tak nampak bawah sikit lagi atas. Okay, line up and count. Susun dulu, baru bilang. Boleh Okay. Strategi yang seterusnya pula. Okay, strategi yang seterusnya. Okay. Yang ni adalah salah satu juga antara teknik juga yang kita boleh guna kalau anak kita dapati dia boring. Dia cepat boring. Dia budak kinestetik. Budak yang tak banyak pergerakan. Dia tak suka nak tengok bahan, dia tak suka nak tengok poster, dia tak suka nak dengar suara kita. Tapi dia suka belajar, dengan pergerakan. Okay. So saya tunjuk dengan tangan. Tapi boleh buat dengan kaki, boleh buat dengan ketuk, boleh buat dengan lain-lain lah. Bermaksud yang ni clap and count. Bukan clap sajalah, boleh hentak kaki, okay. Boleh ketuk dengan apa-apa. Tapi maksud tu adalah satu teknik. Salah satu teknik yang kita boleh gabung Sebab kalau kita asyik duduk aja 1, 2, 3, budak boring. So kan kita nak kukuhkan lagi, nak bagi dia kukuh lagi bilang, okay dik, nak bagi dia tahu bahawa tadi kita tunjuk dengan ni kan. Ni 2. Tapi sekarang ni kita nak bagi dia tahu bahawa 2 tu boleh ditunjuk dengan pelbagai cara. Okey, dia dah tahu dah. Saya bilang 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang ni kita nak test dia pula tanpa ada objek apa-apa. Kita boleh guna kaedah clap and count. Okey, 1. Kalau 2 ni, nampak? Okey, kenapa kena buat? Kenapa kena pelbagai? Kita tak nak dia cuma boleh tunjuk 2 bila dia ada Lego sahaja. Bermaksud kan dia boleh tunjuk 2 dengan macam-macam cara. Maksudnya yang penting kita nak dia faham 2 tu banyak mana. Dek, hentak kaki 2, hentak kaki 3, hentak kaki 4, hentak kaki 5. Nampak tak? Dia boleh buat semua tu. So kalau macam saya kata ni, clap. So kan kita kan tengah hari ni bulan-bulan puasa pula ni kan. Okey dek, katalah tengah duk mengajar lah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, mari kita tepuk tangan 10 kali. Mari kita tepuk tangan 7 kali. Mari kita tepuk tangan, nampak tak? Kita sedang mengajar lah tu. Okey, jangan kata tu adalah kaedah sampingan tak. Tu juga adalah antara kaedah utama dan perbagaikan lagi rentak kita. Sangat bagus untuk anak-anak kinestetik, anak-anak yang special needs, anak-anak yang muka dah boring. Okay. Kadang dia buat dengan mulut dia, okay, dia buat bunyi niau 2 kali. Niau. Kan? Bunyi ni 3 kali. So kan yang penting sekarang ni kita nak dia tahu konsep. Kita nak whatever kita buat pun kita nak dia tahu bahawa 2 banyak ni, 3 banyak ni, 4 banyak ni, 5 banyak ni, 6 banyak ni. Cuma dalam nota ni saya kata clap and count. Tapi
lab engkau ni senang sangat beritahu kat parent. Okay, so sorry ada gangguan sikit ada bila call masuk dia ada gangguan lah. Okay, saya dah tutup dah. Okay, so kan kaedah lab engkau ni sangat bagus So minta parent buat dengan mengira dan mengira operasi tambah. Operasi tambah ni, operasi tambah ada juga teknik flat and count flat and addition flat and subtraction So itu strategi antara strategi lah. Okey, yang seterusnya. Kaedah apa lagi? Okey, yang main count tu tunggu dulu sebab saya nak kena tunjuk. Okey, recount Okey. Kaedah recount ni kalau tengok gambar okey, kaedah recount ni adalah apa pun kaedah yang kita buat okey dia kena recount. Recount ni bermaksud kita kena ada satu masa, kita kena ada satu slot budak-budak tu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dia macam kaedah menghafal dan tak salah pun kaedah menghafal. Tapi recount ni bukannya kaedah yang mula-mula. Recount ni kaedah yang kemudian lah. Kaedah setelah kanak-kanak faham. Bilang semula, ulang bilang. Okay, sebab kita nak dia tahu lah, dia ingat. Okay, so kaedah recount ni lah penting. Tapi penting pun bukanlah kaedah yang mula-mula sekali. Bukanlah hari pertama tu dah suruh budak hafal. Okay, hari pertama tu budak tahu dulu konsep. Okay, saya nak beritahu bahawa dalam 10 strategi yang saya kata ni, antara strategi yang ada adalah kaedah recount. Recount ni ulang bilang. Okey, tak salah pun budak-budak mainkan kita kan SOP sekarang ni kan. Okey, sekarang ni kita nak bilang banyak kali. Okey, kita mula dengan 1 sampai 5 dulu. So budak bilang. Okey, waktu tu tak ada objek pun tak apa. Sebab dia dah faham dah 2 banyak mana, 3 banyak mana. Sebab kita dah nak ke arah mental arithmetic. Tadi kita dah tunjuk dah barang, tunjuk dah objek. Kemudian kita tunjuk dah susunan apa tak cara saya tu. Kemudian kita minta dia bilang tanpa objek. Bilang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak Tak ada masalah. Ambil masa biar Orang kata tu budak hafal tu. Ya, memang nak suruh budak hafal. Tapi budak hafal sekarang ni hafal dalam keadaan dia dah faham. Hafal dalam keadaan dia dah tahu dah jumlah banyak mana. Tak ada masalah. Okey. Dan hafal ni pun perlu. Okey. Nak mengukuhkan lagi memori anak-anak dan hafal ni perlu kita nak ada mental arithmetic nanti ni So nampak tak mental arithmetic ni adalah dalam minda anak-anak kita ni dia boleh bayang 2 banyak mana, 3 banyak mana. Sebab tu kita kena mulakan dengan objek. Okey. Okey. Yang seterusnya admin Yang seterusnya. Kaedah yang seterusnya. Okey. Count and mark. Okey, count and mark. Okey, yang ni kalau banyak-banyak. Kalau 1, 2 tak ada masalah. Kalau kata nak bilang sampai 10, sampai 11, banyak-banyak lah banyak. Kalau kata objek yang banyak, kalau tengok situ pun 6, 7, 8 kalau dah banyak. Bila dah banyak, katakanlah kita kumpul kat dia, kita nak suruh dia bilang, salah satu cara dia, kalau kata kita ambil Lego, kita ambil objek apa-apa pun, kalau tengok tu ada pen, kita tanda. Yang bilang dah tanda. Okey, ni pun satu cara. Nak mudahkan anak-anak ni bilang dengan betul kita tak nak dia huru-hara bilang. Bermaksud kan tanda. Lego ni tanda satu. Tanda lah tanda pangkah ke tanda red sikit, kata tag dot sikit pun tak kisah. Maksudkan budak tu dia dah tak keliru lah. Kita tak nak macam kita tak nak sangat dia macam ulang. Bilang tak kita tahu, bilang tak kita tahu. Contoh kita kata dek ambil dekat mama 7, mama nak tengok, mama nak Lego 7, kita tak nak dia duduk bilang. Lagi dia macam bilang tak kita tahu 1, 2. Okey, kita bagi minda dia bersistematik. Bagi pen kat dia sudah tanda. So kan memang takkan silap lah.
tanda tik dah, bilang sampai 7 tanda. So tunjuk balik nota tadi. Nampak tak? So mana yang dah tanda dah tu slash. Saya kata slash lah. Tak kisahlah nak guna kaedah apa pun tak apa. Nak dot ke, okay? nak guna stiker ke, okay? Ada stiker, tak atas tu. Dekat ni, stiker. Tu maksudnya count and mark. Kami bilang tu 1, 2, 3. Masa dia nak bilang tu, dia nak bagi cukupkan 6 ke, dia nak bagi cukupkan 7 dah tu, dia dah tanda 1, okay, dia tak pen dia tu. So, takkan silap lah. Kan tu untuk bila dah banyak lah, kalau 1, 2 tu tak ada masalah lagi, dia boleh lagi so ni maksud saya ni kan, apa yang saya ini untuk bagi pemahaman pemahaman konsep. Saya sangat tekankan pemahaman konsep sebab kalau anak kita gagal yang ni, penat. Nanti bila sampai nak mengajar tolak, dah kena kata kat dia balik. Dua banyak mana? Dan dia pun terpaksa cari dua, satu. Dia nampak tak? Dia terpaksa repeat balik benda counting. Bahan nak ajar operation dah. 2 pun tak tahu lagi. 3 banyak mana pun tak tahu lagi. Tapi kita nak ajar operasi dah. So kan bila sampai operasi kita tak nak, dia tak tahu lagi duanya. Kita kata adik ambil 2, dia tu ambil 2. Adik ambil 3, dia tu nampak tak? Dia tu ambil. Okey. Kaedah yang seterusnya. Okey. Ni satu lagi. Ni sama juga kita panggil dengan correspondent. Correspondent ni bermaksud bila sebut 7 tu contoh tengok gambar tu Cuba tengok gambar tu. Ada 7 7 ni kita juga nak kalau boleh kita ada dalam bentuk perkataan 7, kita dalam bentuk angka 7, kita dalam bentuk objek 7, kita dalam bentuk gambar 7. Nampak tak? Kita nak bagi tahu kita nak budak tu tahu bahawa angka 7 ni boleh ditunjuk dalam pelbagai bentuk. Contoh kita tulis 7. Okey. 7 kita nak dia tahu. 7 tu sama dengan 7 Lego. 7 tu boleh match dengan 7. 7 tu boleh match dengan dengan gula-gula ada 7. Tu maksudnya koresponden ada tajuk tu. Matching kita padankan bermaksudnya kita tujuan dia kita nak budak tu tahu bahawa kita tak nak budak tu tahu bahawa 7 hanyalah angka 7, hanyalah 7 dan hanyalah Lego. Kita tak nak macam tu. Sebenarnya kan bila kita nak angka 7 ni kan, sebab dalam dunia sebenar 7 ni boleh diwakili oleh macam-macam. Cawan boleh jadi 7, daun boleh jadi 7, batu boleh jadi 7. Tu bermaksud experiential learning pembelajaran dalam keadaan sebenar. Orang tekan sangat experiential learning. Okey, belajar dalam situasi sebenar. 7 dalam situasi sebenar banyak mana? 7 buah apple. 7 ni. Itu sebenarnya itu adalah kalau dalam KSPK tu bermaksudnya correspond tajuk matching antara angka 7 dengan pelbagai 7 dalam dunia sebenar correspondent kita panggil kalau dalam bahasa Inggeris So banyak buat benda-benda macam ni sebab kita nak dalam minda dia tu kita nak pelbagaikan komponen 7 tu. 7 tu boleh anything 7. Sebab tu bila saya bilang 7, so dia ambil macam 7 jangan ambil satu benda, jangan ambil kayu aiskrim. Jangan ajar guna kayu aiskrim saja, jangan guna bilah saja, jangan guna Lego saja. Okey, jadi strategi yang ketujuh ni yang saya tunjuk tadi ni, count and match ni adalah bilang satu dan match. Saya kata match, padankan ni, padan dengan semua lah. Padan dengan baju, padan dengan buah apple, padankan dengan gelas, padankan dengan ni. Angka tu padankan dengan pelbagai-pelbagai. So parent boleh buat. Okey, doktor kita boleh buat. Ni mama tunjuk angka 2. Ataupun sebut dia 2. Mama sebut 2, adik cari barang 2. Okey, mama sebut 3, adik cari barang dalam kereta 3. Dalam kereta kita kan banyak barang. Kan, kereta saya pun memang banyak lah. Sejak ada cucu ni mesti ada macam-macam lah. So kami minta dia ambil tu makna dia count and match. Okey, dia bukan takat boleh bilang,
tadi dia padankan dengan satu-satu ya tak yang kita ajar tadi seolah macam satu-satu ya. So sekarang ni dengan N itu. Kita sebut budak mesh. Count kita bilang budak anak kita cari. Kita bilang anak kita cari. So kan tak perlu rasmi, tak perlu duduk di meja dan tak perlu di mana. Okey, kita duduk masak kan, kita duduk mana kan. Okey, kita sebut ya. Ambil bawang kat mama 5. Mama sebut 5. Okey, ambil bawang 5. Okey, mama sebut 7. Nampak tak? Sambil-sambil main, sambil-sambil gelak. Sebenarnya kita sedang mengukuhkan lagi mengukuhkan lagi kefahaman konsep politik pada dia. Okey, next. Count back. Nampak tak? Yang ni tadi kita count line up. So sekarang ni nampak tak? Kaedah yang saya tunjuk ni kaedah daripada mudah kepada susah lah sebenarnya. Count back pula. Boleh kita ajar 6, 7, 8, 9, 10. Masa ni sebab tadi kan dia dah hafal dah kan. So masa ni tak payah ada objek pun tak payah dah. Sebab dia dah tahu dah 6 banyak mana, 7 banyak mana sebab kita dah main dah peringkat awal tadi. Okey, dan sebelum ni dia duk bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sekarang ni dia dah tahu dah menaik. Sekarang ni kita ajar pula back. Back. Yang ni pun recount juga. 6, 7, 6, 7, tu nampak terbalik Okey, kita count back Maksudnya kita boleh bilang daripada kecil daripada apa? 10, 9, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey. Next. Okey Yang ni pula apa beza yang tadi? Okey. Okey. Count out ni pula. Okey, saya nak bezakan sikit dengan line up tadi. Count out ni pula kita boleh tebuk. Kalau Al-Baghdadi dia kita tebuk sebut taman namu dak tu boleh hafal. Ni kaedah tebuk lah ni. Count out ni. Okey adik, mama sebut 5, adik sebut seterusnya. Mama sebut 2, dia sebut 3, 4, 5. Ni kaedah tebuk, kaedah count out. Kaedah count out. Tapi kaedah count out ni tak boleh buat selagi dia tak berlaku proses dia tahu jumlah, dia tak recount, dia tak line up. Okey? Dia tak line up, kemudian dia tak apa lagi? Dia dah tahu semua dan dia dah tahu dah nak back. Nampak kan? Count back tadi. Barulah count out. Count out ni kaedah tebuk. Main dengan dia kaedah tebuk. Kita sebutlah daripada 9, 10, 11. Okey, mama sebut 7, adik sambung. Mama sebut 3, adik sambung. Atau okey, boleh mainlah juga sebelum pula. Okey, kita kata 7, betul adik kata berapa pula? Sebelum 7, 6. Sebab kan back tadi kan kita dah ajar dia kan. So boleh dua-dua. Okey. Dan apa yang saya sebut ni sebenarnya kita boleh sekalikan dengan aktiviti menulis, semang-semang. Okey, tulis. Apa yang mama sebut tadi ataupun yang kita tunjuk mana, dia tulis pada dalam buku. Kita buat pengukuhan. Menulis tu sebenarnya adalah pengukuhan. Sebab tu kalau kita dengar ceramah ustaz, kita kena tulis. Tak boleh dengar saja. Ada setengah tok guru dia pantang kalau tak tulis. Okey, kena tulis. Tulis dan faham. Okey, dengar, faham. Okey, next. Dah habis dah. Ada lagi tak? Dia dah? Dah 10 dah sebenarnya. Okey, saya patah balik kepada yang tadi count apa tadi? Count. Okey. Lagi. Yang nombor yang ni. Move and count Move and count ni adalah satu kaedah kalau tengok ada 3 coklat tu. Okey. Dia kalau kita ubah. Dan kita buat pergerakan Kemudian saya susun dulu tadi saya tunjuk Nampak ada coklat merah tengah tu? Dan dia banyak cara sebenarnya yang ni sebenarnya banyak cara ni maksudnya 1, 2. Okey, kita tunjuk dalam bentuk gambar macam ni lah. Okey, tutup tu saya nak tunjuk dalam bentuk macam ni Okey. Ni bergantung kepada dia yang ni banyak cara. Saya tunjuk satu lah Dia teknik move on ni dia okey.
Antaranya macam ni Okay, kita letak dua macam ni. Tak nampak sekejap. Mana saya nak buat ni? Ni. Okay. Saya mengiri Dia memerlukan pergerakan juga. Ini dia banyak. Saya tunjuk salah satu cara dia. Kita kata satu. Sekejap. Saya nak ubah. Saya nak sekejap saya nak adjust sekejap. Macam mana saya nak adjust? Okay. Jadi kita kata satu. Okay. Satu. Kita move on lah. Move on ni maksud kita gerakkan satu ni kita kata dua. Nampak tak kita gerakkan? Okay. Satu nak jadi dua kita gerakkan. Pernah jadikan tiga. Okay. Dia pergerakan lah nak jadikan tiga kita bergerak kepada satu lagi Lego. Nak jadikan empat. Okay. Kita gerakkan lagi kepada satu lagi Lego. Kita atau sini pun tak apa. Satu. Nak jadikan dua macam mana? Dua. Nak jadikan tiga, kita gerak. Nak jadikan empat, kita gerak. Itu maksudnya move on. Ulang balik Dia ada 5 cara lah tapi saya susah nak tunjuk di sini. Saya tunjuk satu lah kaedah move on ni banyak Okey. Contoh ni satu kan. Nak jadikan dua. Nak jadikan tiga. Nampak? Nak jadikan empat. Saya tambah-tambah lah. Okey, saya ni banyak mengiri. Macam tu. Okey. Kita ulang balik Okay. Satu, dua, tiga. Nampak sambil bilang. Empat. Lima, enam tu kaedah move on Kaedah move on ni ada 5 kot tapi saya tunjuk satu lah. Sebab saya tak ada pembantu, susah sikit untuk saya buat. Untuk saya tunjuk lah. Tapi ni salah satu ni yang asas. Move on yang asas. Okey. Kaedah move on yang asas. Sambil kita gerak, sambil kita gerak. Okey. Itu pun salah satu kaedah yang sangat diminati oleh kanak-kanak yang kinestetik. Kinestetik ni dia tak boleh budak kinestetik ni dia tak suka duduk saya pun ada juga cucu saya seorang tu Mariam dia okey dia boleh stay lama tapi kalau dengan Sofia kakak, kalau dengan Safia dia tak boleh. Safia dia tak nak stay, kita ajar tu dia tak boleh nak tengok. Dia kena bergerak. Dia kena ni dia cepat dapat. Okay. So kaedah kinestetik kinestetik intelligent budak-budak yang macam-macam lah sebab tu kita kena tahu banyak cara. Okay. So kalau tengok di sini saya dah dekat pukul 11, 12 dah. So kan ulang balik tengok balik lah ulang balik tengok balik yang saya tunjuk ni ada 10 tu. Okay, ada 10 tu sebenarnya benda ni adalah poster saya sebenarnya siapa yang nak poster ni boleh boleh kemudian lah ada 10 poster tak mahal pun RM2 dah. Okay, dalam bentuk ibu dalam bentuk soft copy Okay, dan boleh tampal dalam kelas. Print ni saya cadangkan print sebesar buat laminate bagi tiap-tiap budak. Okay, hari ni cikgu nak ajar macam ni tau. Apa yang saya buat? Saya banyak buat ni poster-poster ni saya banyak buat macam ni tau. Saya banyak buat pilot study. Okay, sebelum saya terang ni saya dah buat pilot study dah sebenarnya. Okay, saya dah buat pilot study Saya buat dekat satu tadika ni. Okay, apa yang saya buat dekat tadika ni saya print saya print lah. Print semua. Okay, saya bagi satu grup satu ni, satu grup satu itulah satu nota. Hari ni guna kaedah ni, esok guna kaedah ni, esok guna kaedah ni, esok guna kaedah ni. Contohlah kan. Kemudian ada hari saya suruh budak-budak tu pilih mereka nak guna kaedah mana. Saya bagi mereka berfikir. So kan tak samalah. Dia ni guna kaedah ni, dia ni guna kaedah ni, dia ni guna kaedah ni. Dan ada hari pula yang saya nak ni saya rotate kaedah satu kaedah So macam-macam benda boleh buat dengan 10 ni lah 10 poster yang saya bagi tadi itulah kenapa saya charge? Saya nak bayar upah. Okey. Itulah okey, kalau berminat lah kalau berminat boleh PM lah situ ada RM2 tak mahal pun. Okey.
untuk saya bayar upah-upah budak-budak yang tolong-tolong saya tu kesian kat mereka tupak-tupak beasiswa mereka. Okay, so benda-benda macam tu lah sebenarnya saya kena bagilah kat mereka Okay, so poster ni saya panggil poster ni yang kalau yang dijual tu lebih cantik lah. Ni yang saya bagi yang asal lah. Saya tak edit apa-apa lagi lah. Yang saya belum bagi kat budak-budak tu. Saya bagi benda macam ni, saya bagi kat mereka, mereka modify lagi lah bagi cantik sebenarnya. Ni yang asal saya. Okay, ni yang asal yang saya sebelum saya bagi dekat mereka. So nampak macam PowerPoint bodoh gitu lah. Kan? Okay So, saya mengharapkan benda-benda macam ni saya luaskan share dengan parent, share dengan ni, share dengan ni, share dengan ni, share dengan ni dan jangan simpan dekat kita dan siapa yang berhasrat nak print nak apa walaupun benda ni boleh ulang boleh buat sini saya mengharapkan benda ni untuk kita lebih sah lebih ni hasil kerja budak-budak tu semua so belilah dengan RM2 tu ya. Okay, so sah halal nak guna di mana pun guna okay, tu sedikit nota daripada saya dan yang berminat nak nota ni macam saya katalah sebab dia dalam bentuk poster daripada design yang bentuk tu tampal balik, print tampal nak print hitam putih pun boleh, nak print warna pun boleh soft copy di-emailkan. Okay, dan jangan lupa kalau nak dalam latihan dalam bentuk tu dapatkan buku matematik saya tu lah. Okay, buku matematik buku kerja. Okay, ya boleh beli kat mana-mana ejen Mami Happy. Okay, so dalam kelas kita juga sebenarnya dalam rumah kita juga sebenarnya kena ada benda-benda nota macam ni tampal di rumah pun tampal. So kena jadi rujukan pada kita nak guna kaedah dalam banyak-banyak sekolah ni kan kita buat analisis ni kaedah mana anakku paling tak suka, kaedah mana anakku paling suka, kaedah mana dan kadang-kadang apa yang saya buat tu ada kaedah yang budak suka sangat guna waktu pagi dan ada kaedah yang waktu pagi tak boleh jalan budak-budak macam budak-budak tak nak pun buat waktu pagi. Okay, dan kaedah lab tu pula kita tengok kita boleh guna juga waktu circle time. Okay, waktu tengah hari. So kan tu analisa lah antara benda-benda analisa yang saya buat. Saya tengok kalau kad satu ni budak suka banyak mana, kalau suka waktu mana, bila budak lelaki ke budak perempuan. Tu benda-benda yang sangat yang diperlukan oleh saya lah untuk saya ni lah untuk saya senang nak bercakap. Okay, based on proven lah sebab tu saya selalu buat pilot test, pilot study sikit lah okay, sebelum saya cakap okay, supaya saya tak nak saya cakap saya syok sendiri lah cakap memanglah senang Dr. Mani cakap kami nak aktif ni tapi insyaAllah 10 kaedah ni memang praktik memang boleh guna, memang sangat mudah guna dan boleh guna di mana-mana saja dalam bilik air pun boleh guna. Adik ambil kat mama sebut 2, adik bagi 2. Mama sebut 3, adik bagi 3. Nampak tak? Dia carilah buah barang dalam toilet tu, berus gigi, sabun, shampoo. Kan? Nampak tak? Kenapa saya sangat tekan benda macam ni? Sebab saya nak minda anak kita ni kreatif. Saya nak minda dia berfikir. Kita tak nak dia kata 3 tu hanya mesti 3 benda yang sama. Tapi tak apalah kita mula je dengan Lego. Kan? Tapi tu maksudnya belajar dalam situasi sebenar. Sebab kita nak berpijak di bumi nyata. Anak kita nak berpijak di bumi nyata. Kan? Dia bukan nak berteori. So kan, inilah antara knowledge kita sebab budak-budak sekarang ni kita kena tahu budak-budak yang kita kena berlawan dengan dia, kita kena fight dengan dia sebab dia duk main gadget. Gadget kan seronok. Kan? So kita nak mengajar, kita bukannya ada apa pun. Kan? So kita pun kena jadi macam gadget jugalah. Okay? Kita nak kita ni gadget bagi dia. Dia seronok dengan kita. Sebenarnya dengan kita lagi lah seronok sebab dengan kita ada two way communication. Dengan gadget mana ada two way communication. Dia tekan. Kawan tu bukan respon dekat dia pun. Tapi kalau dengan kita
kita respon. Dia boleh tanya, kita boleh jawab kan. Tapi kita memerlukan, kita kena ada ilmu lah tu senang cakapnya. Kita kena ada ilmu dan kita kena kreatif kalau tengok macam Datuk Syah Muzaffar tu kan, dia kreatif lah pada saya. Cara nak jawab, cara nak ni dan kita combine kan kita combinekan knowledge ni, kita combine kita jadi gadget pada anak kita. Okay, so sedikit kongsian daripada saya. Moga bermanfaat. Selamat berpuasa dan kita sebenarnya nak menuju ke puncak Ramadan. Kita nak mengejar sangatlah kita kali ni hari 14, esok 15 dah separuh hari dah. Okay, yang tu kita nak kejar lah sebab Ramadan ni setahun sekali ya. Sedangkan pahalanya berganda-ganda So kalau yang dah habis Quran tu alhamdulillah tanya, dan yang tak habis lagi tu usahakanlah at least kita habis sekali. Okay, saya bukan nak riak, bukan nak riak apa-apa. Ni sebagai semangat, kongsi semangat. Saya alhamdulillah saya dah habis dah sekali dan saya dalam proses saya mengharapkan saya habis 2 kali. Tapi bila nak masuk kali kedua ni lambatlah pula, slow lah pula, banyaklah pula halangan. Okay, jadi lambat sikit nak habis satu juzuk tu pun 2-3 hari pula dah. Okay, yang first trip tu laju 7 hari saya kata. Okay, moga-moga sedikit perkongsian saya ni akan memberi manfaat. Dan walaupun kita dalam bulan puasa, anak kita tetap belajar dan di dapur, di rumah, di ruang tamu, dalam kereta semua jadi tempat belajar dan menggunakan. Sebab tu saya kata print kaedah-kaedah ni untuk simpanan kita, bubuh dalam fail elok ataupun tanpa di rumah tu kita tahu. So kita jadi ibu, kita jadi cikgu yang ada strategi. Bukan cikgu ataupun aku ajar anak aku ikut kaedah aku tapi ikut suka tak boleh dengan mengikut suka. Rasulullah pun suruh plan buat apa-apa. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada ruang dan waktu untuk tajuk yang seterusnya. Saya nak bagi berbagai teknik lagi dalam operasi tambah dan tolak. Okay, sekian, wabillahi taufiq sekali lagi. Dan kita tutuplah dulu majlis kita dengan bacaan surah sekian. Untuk makluman semua penonton, FB Live pada hari ini adalah ditaja oleh syarikat Mami Happy Group. Syarikat Mami Happy Group merupakan pembekal buku pendidikan awal kanak-kanak. Penonton boleh dapatkan buku-buku ataupun produk-produk kami daripada ejen-ejen Mami Happy di seluruh Malaysia.